Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan Ruby telah memilih negara Kanada dan Jepun. Terlebih dahulu, penjelasan ringkas tentang latar belakang dua negara yang kami pilih ialah dari segi lokasi, negara Kanada terbentang di antara lautan Atlantik, Pasifik dan Arktik, manakala Jepun adalah rentetan kepulauan di tengah-tengah lautan Pasifik Utara dan Laut Jepun. Kedua-dua negara tersebut merupakan negara maju kerana mempunyai HDI dan KDNK yang tinggi, iaitu Kanada di kedudukan ke-15 di dunia dan Jepun di tempat ke-19 pada tahun 2022. Berdasarkan Worldometer Januari 2024, populasi Kanada adalah dalam 39 juta dan Jepun 123 juta. Dari segi kedudukan ekonomi, Kanada di tangga ke-10 terbesar di dunia, manakala Jepun yang ke-4. Kanada mengamalkan sistem monarki perlembagaan, manakala Jepun demokrasi perlembagaan. Sejak tahun 2020, dunia telah dilanda wabak COVID-19 yang banyak mendatangkan kesan buruk terhadap sesebuah negara seperti Kanada dan Jepun, terutamanya dalam sektor ekonomi. Wabak yang serius dan membahayakan ini telah menjejaskan mata wang dunia. Sebagai contoh, hampir setiap negara di seluruh dunia menjalankan operasi Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, di mana pergerakan secara bebas tidak dibenarkan dan urusan pelancongan juga turut dibatalkan serta-merta. Selain itu, orang ramai juga turut kehilangan pekerjaan disebabkan aktiviti ekonomi yang semakin terhad. Sejak dunia dilanda wabak COVID-19, ia banyak mendatangkan kesan buruk terhadap status mata wang sesebuah negara seperti Kanada dan Jepun. Mata wang negara Kanada telah jatuh merundum kepada negatif 7.36% kerana kurang permintaan minyak akibat PKP, memandangkan Kanada negara pengeksport minyak utama. Negara Jepun juga mengalami kejatuhan mata wang kerana ramai diberhentikan kerja apabila syarikat tidak mampu untuk membayar gaji pekerja menyebabkan kadar pengangguran tinggi. Selain itu, kestabilan politik adalah penting dalam kestabilan wang kerana itu adalah faktor ekonomi global. Ia berpandukan kebijakan luar negeri dan perdagangan. Oleh itu, perlu ada polisi kerajaan mengawal kestabilan mata wang. Misalnya, Jepun mempraktikkan dasar monetari, fiskal dan perdagangan, manakala Kanada melaksanakan dasar monetari dan fiskal bagi mengukuhkan ekonomi. Seterusnya, pada masa kini, kestabilan mata wang Jepun dan Kanada dipengaruhi oleh pelbagai faktor politik. Nilai mata wang dua negara boleh mengalami tekanan atau kestabilan jika berlaku perubahan dalam kebajakan ekonomi, kepimpinan politik atau peristiwa global. Krisis kewangan dan perubahan dalam pertumbuhan ekonomi global juga boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Kebijakan antarabangsa, perdagangan dan elemen politik seperti pemilihan umum dan perubahan kepimpinan turut mempengaruhi nilai mata wang. Analisis menyeluruh elemen ini adalah penting untuk memahami bagaimana perubahan politik mempengaruhi kestabilan mata wang Kanada dan Jepun dalam persekitaran ekonomi global yang dinamik. Bagi refleksi keseluruhan impak ketidaktentuan geopolitik ke atas mata wang, secara keseluruhannya, pergolakan dan ketidakstabilan politik bagi sesebuah negara akan memberi kesan kepada nilai mata wang. Hal ini disebabkan kurangnya pelaburan asing, kelembapan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan dasar polisi kerajaan yang kurang mampan. Oleh itu, setiap warga negara dan kerajaan perlulah sentiasa mengekalkan keharmonian negara agar kestabilan nilai mata wang dapat dikekalkan dan pertumbuhan ekonomi dapat dikembangkan bagi memenuhi aspirasi negara.